Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani, rakaman kami lakukan di World Trade Center, studio satelit kami di Kuala Lumpur ini. Terima kasih kerana anda menjadi penonton setia untuk Agenda Awani sepanjang malam. Dan pada malam ini kita akan memberi fokus bagaimana sekolah ataupun universiti kita akan dibuka. Apakah prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum anak-anak kembali ke kelas mereka ataupun para siswa kita kembali ke kampus mereka? Apa yang kita dengar baru-baru ini, Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan pada awal bulan ini hinggalah seminggu dua ini, kita akan lihat kes-kes COVID-19 adakah akan kekal dengan single digitnya ataupun rendah untuk memastikan kita boleh memikirkan sesuatu untuk lebih banyak sektor akan dibuka termasuk sektor pendidikan. Menteri Kanan iaitu Menteri Pendidikan Senator Razzie Jidin ada juga menjelaskan beberapa lama dahulu bahawa jika sekolah akan dibuka, ibu bapa dan juga warga kementerian akan diberitahu lebih awal iaitu 2 minggu sebelum sekolah itu dibuka dengan beberapa syarat yang wajar dipenuhi. Perdana Menteri juga mengungkapkan beberapa normal baru pendidikan akan dilaksanakan. Bagaimana kita memikirkan situasi di dalam kelas? Biasanya kelas di sekolah kebanyakan di negara kita ada sekitar 40 ke 50 pelajar. Wajarkah dibagi dua iaitu dikurangkan menjadi 15 orang? Di manakah bakinya akan diletakkan? Kebanyakan sekolah kita penuh sesak, tidak cukup kelas, tidak cukup asrama dan seumpamanya. Dan kebanyakannya juga ada 2 sesi. Bagaimana kemampuan guru-guru kita dengan keperluan yang lebih mendesak normal baru untuk menjejaki para pelajar untuk melihat SOP seperti mengambil suhu dan penjarakan sosial, wajarkah dibebankan kesemuanya kepada para guru yang agak kurang pada ketika ini? Bagaimana pelajar kita di universiti? Adakah wajar mereka kembali ke kampus segera? Sedangkan kita tahu mereka sekarang berada di kampung, baru saja pulang apabila dibenarkan oleh pihak kerajaan, tetapi situasinya benar-benar berbeza selepas ini. Jadi semuanya itu perlu diberi perhatian. Kalau pengalaman Korea Selatan, hanya satu hari saja sekolah dibuka, sudah pun ditutup semula kerana ada kluster baru yang berjangkitan dengan COVID-19 di kawasan sekolah. Begitu juga di Singapura, mereka melakukan 3 fasa apabila circuit breaker ingin dibuka dan sekarang ini mereka membukakan fasa pertama iaitu menggilirkan sekolah-sekolah yang dibenarkan iaitu kelas peperiksaan untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan fasa kedua akan dibuka juga sekolah jika kes terus kurang ataupun tiada langsung. Jadi semuanya ini perlu kita fikirkan bagaimana sekolah itu dibuka, bagaimana kondisinya, prasyaratnya. Jadi di talian melalui Skype, sekarang kita bersama Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud, pakar epidemiologi kita. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Prof, intro saya agak panjang pada hari ini kerana saya ingin memberikan sedikit latar belakang dan juga senario. Jadi sebagai pakar epidemiologi, apakah prasyarat utama? Kalau itu kita mahukan, kebimbangan ibu bapa, dah lama anak-anak terperap di rumah hampir 3 bulan. Para pelajar pula tidak langsung ada kekuatan untuk meneruskan pendidikan di rumah kerana mereka mungkin sudah bosan dengan pelbagai situasi terperap di rumah. Jadi apa prasyaratnya? Terima kasih Tuan Haji. Ada 2 prasyarat utama yang saya rasa memang amat penting lah. Pertama adalah keadaan wabak yang menunjukkan ianya terkawal. Terutama sekali di kawasan kita nak buka semula sekolah-sekolah ini. Dan kedua, dan ini amat penting. Sebab syarat pertama saya rasa menampakkan keadaan yang terkawal lah di kawasan tertentu. Jadi banyak zon yang hijau sekarang kita lihat. Tapi yang kedua ini, dan saya harap ini telah dilakukan dalam masa PKP ini berjalan, adalah persediaan yang rapi dan pelaksanaan yang terancang dan berfasa. Ini adalah 2 prasyarat utama. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita mesti pastikan bahawa kita fikirkan semua ini sebelum kita lakukan ini. Dan sebagai contoh, saya rasa kita boleh ambil contoh daripada negara yang telah membuka sekolah. Misalnya Perancis dah membukakan secara berfasa dari dahulu lagi. Walaupun mereka banyak kes, tapi mereka mula dah membuka sekolah mereka. Jadi dengan pengalaman negara yang sudah pun membuka sekolah dan sektor pendidikan,
wajarkah kita lebih teliti sebelum sebarang keputusan, biarpun kenyataan Kementerian Kesihatan bahawa apa yang berlaku ataupun apa yang akan berlaku sepanjang seminggu dua ini akan memberikan indikator besar bagaimana sektor yang lebih besar akan dibuka, terutamanya sektor pendidikan. Wajarkah itu sahaja perlu kita fikirkan? Kita selalu orang menggunakan negara lain sebagai contoh di mana kita boleh buka semula sekolah dan sebagainya. Dan saya rasa memang kita sudah bersedia sebab wabak ini nampaknya terkawal di kalangan warga Malaysia. Walaupun di kalangan pekerja asing nampaknya ada kenaikan kes dan sebagainya. Dan kita dah lihat bahawa negara orang luar telah perlu memula muka sekolah walaupun mereka mempunyai kes. Tetapi keadaan di Malaysia dan negara tidak sama. Dan kita mesti ingat bahawa kelas di negara Eropah yang maju misalnya, kelas saiz mereka ada kecil dan mereka mempunyai sumber lebih banyak dari segi bilangan kaki tangan seperti ada guru, ada pembantu guru dan pentadbir dan juga keuangan yang lebih kukuh berbanding dengan sekolah-sekolah kita. Jadi apabila kita nak membuka sekolah kita bulan ini, kita mesti mengambil kira semua aspek ni. Jadi kita tidak boleh terburu-buru nak buka ni. Jadi banyak lagi benda lain dan saya boleh diperincikan sedikit masa lagi. Prof, kalau di Singapura ketika ini mereka melakukan fasa pertama untuk pembukaan circuit breaker mereka dengan membenarkan sekolah dan juga sekolah rendah dan sekolah menengah dibuka ataupun dihadiri oleh anak-anak murid, terutamanya untuk kelas peperiksaan sekolah rendah dan juga kelas menengah. Tetapi bagi mereka yang tidak terlibat dalam kohort ini, mereka dibenarkan terus berada di rumah, tetapi pembelajaran dalam talian adalah diwajibkan. Dan begitu juga segala aktiviti core curriculum sama ada di sekolah ataupun di mana-mana sahaja di luar bilik darjah tidak dibenarkan pada ketika ini, iaitu pada fasa pertama pembukaan mereka. Jadi nampak mereka begitu berhati-hati tetapi mereka tidak mahu berkompromi dalam sektor pendidikan bahawa anak-anak wajib mendapat pendidikan, wajib mendapat akses. Itu adalah suatu yang primary, suatu yang asas sekali. Tetapi kita tidak ada kata pun seolah-olah kita agak senyap bagaimana Kementerian Pendidikan kita membawa isu ini sedangkan anak-anak kita sudah hampir 3 bulan memasuki 4 bulan mereka terpaksa mengikut arahan-arahan yang mungkin tidak formal itu. Kita tahu ini satu pendidikan yang tidak formal iaitu berada di rumah, pendidikan dalam talian bagi mereka yang ada akses, ada peranti, ada kemampuan, tetapi mereka yang tidak ada kemampuan mereka akan terus tertinggal. Jadi di mana naratif yang wajar kita berikan kepada anak-anak murid dan juga para penjaga berkaitan dengan pendidikan dan juga norma baru bagaimana kita memutuskan rantaian COVID-19? Ya, itu pun saya gusar juga lah. Sebab saya tidak nampak. Ini mungkin ada perancangan tapi saya tidak nampak lah setakat ini. Sekiranya ada perancangan, pembukaan sekolah mesti lakukan secara berjadual. Mengambil kira golongan bukan saja kohort yang akan menjalani peperiksaan. Yang itu kita tahu memang penting. Sebab kalau tingkatan 5 misalnya, tingkatan 6, peperiksaan itu perlu untuk mereka masuk kolej dan universiti. Tetapi yang lain itu, sekiranya kita tidak melakukan sesuatu, mereka akan ketinggalan. Dan ketinggalan bukan saja 3 bulan. Kalau kita tidak lakukan sesuatu sekarang, kalau kita ketinggalan 6 bulan, ini bermaksud suatu generasi 6 bulan ketinggalan pendidikan mereka berbanding dengan orang lain. Dan ini akan membantukan usaha kita untuk maju ke hadapan pada masa hadapan. Sebab ini akan mempunyai suatu kesan pada ekonomi negara. Sebab pendidikan adalah sesuatu yang boleh saya katakan terpenting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sekiranya kita tidak mempunyai tenaga kerja yang terlatih, yang sesuai, maka usaha kita untuk membuka ekonomi dengan menggunakan teknologi tinggi tidak akan berjaya. Dan ini kita mesti ingat. Jadi bukan untuk kita kira dalam 3 bulan saja terbantu, tapi tidak boleh. Sebab kita mesti memikirkan masa hadapan. Dan masa hadapan anak-anak kita ni adalah sesuatu yang wajar diberikan perhatian yang serius sekali.
Apakah normal baru yang wajib dilaksanakan untuk memastikan apabila sekolah dibuka, kelas-kelas peperiksaan dibenarkan hadir ke sekolah? Kita tak tahu bila, tetapi kita tahu kekurangan sumber seperti mana yang Prof katakan tadi itu menjadi isu besar. Walaupun kita tidak sama dengan negara maju dengan sumber yang begitu banyak, dengan prasarana yang terkini dan moden, mereka senang untuk menggembeling kekuatan apabila norma baru dilaksanakan untuk memastikan selamat anak-anak datang ke sekolah. Tetapi kita agak-agak sukar juga memikirkan bagaimana kelas yang dalam 44 orang, 45 orang nak dibagikan 2 ataupun 3 menjadi 15 orang, di mana mereka nak diletakkan. Kalau di dalam dewan, adakah kemampuan kita menyesuaikan dewan itu menjadi sebuah kelas yang harmoni, yang selesa untuk anak-anak. Bagi kenderaan pula, bas atau van mereka untuk dibawa dari rumah ke sekolah, dan bagaimana kemampuan guru-guru untuk menjaga anak-anak apabila mereka datang ke kantin sekolah ataupun keluar masuk. Ya, kalau sektor ekonomi kita boleh lakukan SOP yang ketat kerana mereka ada sumber. Syarikat-syarikat ada sumber untuk memastikan pekerja asing, pekerja tempatan dapat disaring ataupun dilakukan SOP normal baru ini. Tetapi cuba kita fikirkan di mana kekuatan Kementerian Pendidikan, terutamanya dari peringkat yang paling bawah, dari sekolah, pejabat pendidikan daerah untuk mengaplikasikan semuanya ini. Itulah saya kata, kita mesti lihat kawasan dan di mana sekolah itu berada. Dan pembukaan ini adalah mengikut fasa. Bukan semua sekolah mempunyai kepadatan pelajar yang begitu tinggi. Misalnya kalau sekolah di bandar, dengan sekolah yang menjadi pilihan utama, misalnya ibu bapa, memang kepadatan pelajar mereka adalah amat tinggi sekali. Jadi sekolah-sekolah tersebut SOP mestilah lain daripada sekolah yang kepadatan pelajar mereka adalah rendah. Misalnya kalau kita lihat sekolah di luar bandar, ini luar bandar, walaupun kebanyakan penduduk Malaysia sekarang berada di bandar, ada kelas-kelas yang kepadatan pelajarnya mungkin hanya 30 atau kurang daripada 20. Jadi mereka boleh diberi keutamaan untuk membangunkan SOP mereka sendiri supaya mereka boleh memulakan kelas secara biasa. Untuk sekolah-sekolah yang mana saiz kelas adalah terlalu besar, misalnya kalau saiz kelas ada 50 atau 45 dalam satu kelas, kita tahu penjarakan fizikal adalah mustahil dalam kelas tersebut. Tetapi kita mesti ingat sekolah yang menjadi tumpuan seperti itu adalah kelas di mana ibu bapa mungkin mampu untuk membeli peranti dan mempunyai akses kepada internet yang laju, yang berjalur lebar. Jadi mereka mungkin lebih memahami dan sanggup mengeluarkan kewangan untuk melakukan secara dalam talian dan sebagainya. Jadi kita harus pisahkan sekolah mana yang boleh kita lakukan ini tanpa membebankan ibu bapa dan di mana mereka boleh melakukan secara dalam talian dan sebagainya. Tentang yang lain pula, seperti asrama misalnya, mereka mesti melakarkan SOP mereka sendiri seperti pembersihan bilik, dewan makan, jadual pemakanan yang mengurangkan bilangan pelajar dalam dewan makan dan sebagainya. Dan mana-mana sekolah yang menggunakan bas sekolah, saya rasa mereka perlu memikirkan macam mana untuk memastikan penjarakan fizikal dalam sekolah dan memastikan bas sekolah tersebut dilakukan sanitasi dan sebagainya. Jadi banyak lagi SOP yang perlu dilakukan, dan kita sendiri sebenarnya bukanlah melakukan ini secara terdahulu. Jadi kita bukan yang terdahulu nak melakukan ini. Kita boleh ambil iktibar daripada negara yang telah melakukan ini terdahulu daripada kita. Misalnya Norway misalnya, yang mana-mana pelajar yang mempunyai gejala tidak dibenarkan hadir di sekolah. Yang itu mereka dah cakap awal-awal. Dan Denmark juga kata kalau you ada bergejala mesti balik rumah. Jadi mereka periksa sudah tu pelajar tu apabila mereka sampai ke sekolah, tanya ada gejala tak ada gejala. Dan kita sudah ada app yang tertentu misalnya untuk memastikan bahawa adakah student tu ada bergejala atau tidak. Jadi mereka boleh menyatakan sebelum mereka sampai ke sekolah.
Dan tentang sanitasi persekitaran misalnya, kalau kita lihat di Singapura disebabkan COVID-19 ni, mereka telah memandatkan bahawa persekitaran mesti dibersihkan 2 hingga 4 kali sehari. Itu memerlukan tenaga kerja yang lebih lah. Jadi kontraktor yang bersihkan itu akan mendapat kontrak yang lebih lumayan lah saya rasa. Tapi ini ada penting. Dan kita mesti pastikan bukan saja persekitaran, tapi tentang perkakas. Pen yang digunakan, buku-buku dan sebagainya mesti dilakukan sanitasi, pastikan ia bersih. Dan pelajar tu mesti dilatih macam mana membersih tangan, macam mana menggunakan secara hand sanitizer secara betul dan sebagainya. Dan apa yang dimaksudkan dengan penjarakan fizikal. Dan bukan saja pelajar, kita perlukan SOP. Kita perlukan SOP untuk guru juga. Yang bergejala dan berisiki dan sebagainya. Jadi banyak SOP yang perlu dibangunkan. Sebab itu saya rasa dalam 3 bulan yang kita dah ada PKP ni, saya harap semua SOP ini telah dibangunkan. Sebab kita boleh belajar daripada Taiwan, boleh belajar daripada Denmark, daripada Singapura, daripada Norway, daripada Perancis. Dan sekarang UK pun telah membuka kelas mereka dan sebagainya. Jadi apa yang mereka telah lakukan. Tapi yang merisaukan saya yang ni Tuan Haji adalah golongan pelajar B40. Sebab mereka ni saya rasa dalam 3 bulan ni mungkin ramai yang telah ketinggalan. Tidak ada akses kepada jalur lebar. Tidak ada peranti di rumah. Dan mereka yang ketinggalan ini mungkin lebih ketinggalan lagi apabila COVID-19 ni telah habis wabak ni. Jadi kita perlu memberi perhatian khas kepada mereka. Kalau kita tidak, maka mereka akan menjadi satu lost generation. Di mana mereka ketinggalan sehingga tidak dapat mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Jadi inilah kita perlu fikirkan. Sebab saya amat berkata sedihlah sekiranya kita tidak dapat pemimpin yang baik ataupun saintis yang baik di masa hadapan ataupun ahli pakar yang baik disebabkan kita tak memberi perhatian pada masa sekarang. Kita tak mahu terjadi satu lost generation pada masa hadapan disebabkan COVID-19. Dan kita tahu COVID-19 ni bukan setakat ini saja, dia mungkin berlarutan lagi. Bagaimana kita dapat mengelakkan dari kita hilang generasi ini, Prof? Jadi pertama saya rasa kita perlu membuat pelaburan sedikitlah. Apabila terjadinya COVID-19 di Singapura, kerajaan mereka telah bersedia dan dah membolehkan peminjaman peranti komputer riba dan juga tablet untuk pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Jadi ini beribu mereka sudah bersedia. Jadi kita perlu bersedia juga. Sebab kita satu adalah peranti bagi pinjaman kepada mereka. Kedua, kita mesti pastikan bahawa mereka mempunyai akses kepada jalur lebar supaya mereka boleh mengikuti pelajaran walaupun di rumah. Dan ketiga, kita mesti jangan lupa tentang kelas amali yang menjadi kesukaran sedikitlah untuk dilakukan di rumah. Jadi kita mesti pastikan bahawa kelas amali ini diberi perhatian macam mana kita nak menjalankan kelas amali. Kelas-kelas pendidikan jasmani kita boleh tangguhkanlah buat sementara waktu. Sebab ini bukanlah sesuatu yang boleh kita lakukan. Talian sebagainya. Tapi yang kelas lain. Jadi kita perlu beri perhatian. Kalau di negara asing juga, seperti juga apa yang Prof katakan tadi, di United Kingdom, di negara Skandinavia, termasuk Singapura, ketika lockdown ini juga pendidikan formalnya berlangsung, tetapi ada keutamaan. Misalnya kelompok-kelompok frontliner, anak-anak bagi para petugas kesihatan, anak-anak petugas keselamatan dibenarkan ke sekolah. Kerana mereka tahu, mereka tidak ada kemampuan untuk menghantar mereka ke daycare ataupun tadika dan sebagainya kerana semuanya ditutup. Jadi mereka dibenarkan tetapi dalam SOP yang begitu ketat. Jadi sekurang-kurangnya pembelajaran itu diteruskan. Mengapa tidak di Malaysia juga mengambil langkah yang mungkin mengikut nilai kita dan mengikut kekuatan kita, mengikut fasa-fasa yang perlu kita buka sedikit. Misalnya bagi kelompok B40 yang ada kemampuan sekolah yang dekat
dan ada kemampuan untuk kita memantau dari sudut penjarakan sosial dan juga SOP-nya. Mengapa tidak dapat kita benarkan kelompok-kelompok ini sebelum kita membuka lebih luas bagi kelompok yang ada perpeksaan dan seumpamanya? Itulah saya pun tidak fahamlah kenapa tidak dilakukan. Sebab sekiranya mereka merupakan frontliner, mereka merupakan anggota polis PDRM atau ATM dan juga pekerja petugas kesihatan misalnya di hospital, mereka terpaksa melakukan kerja ini. Mereka tidak ada pilihan lain. Sebab tanpa mereka, macam mana kita nak mengawalkan wabak ini? Jadi sepatutnya ini telah difikirkan lebih awal supaya mereka diberi keutamaan. Disebabkan kerja mereka adalah dikelaskan sebagai perkhidmatan penting ataupun essential services yang mana kita dalam PKP pun mesti berjalan. Jadi tidak ada pilihan. Itulah saya kadang-kadang fikir apabila kita melakukan business continuity planning atau BCP ni, kita mesti melakukan scenario planning. Apakah senario yang boleh kita bayangkan, yang mungkin terjadi. Kedua, kita mesti memberi keutamaan kepada essential services. Jadi kita identify essential services macam mana untuk senario macam mana. Ketiga, kita mesti memberi resources atau sumber yang secukupnya untuk memastikan bahawa BCP ini boleh berjalan. Jadi kalau kita melakukan ketiga prinsip ini, saya rasa sepatutnya ini telah difikirkan lebih awal lagi. Jadi frontliner diberi keutamaan dan pendidikan golongan B40 diberi keutamaan dan sumber-sumber yang sewajar ini diberi memastikan untuk supaya mereka tidak ketinggalan. Dan kita boleh lakukan dan kita boleh ambil iktibar dari apa yang kita pelajari apabila melakukan plan ini dan menjalankan plan ini untuk membangunkan fasa kedua, ketiga dan sebagainya. Sebab itu saya rasa kita tak boleh berbuka sekolah sekaligus semua sebab ini adalah amat sukar sekali. Kita bayangkanlah kalau sebuah sekolah yang bilangan pelajarnya adalah 3,000 atau 4,000 orang dan sebuah kelas tu mungkin dalam 50 orang dalam kelas. Macam mana mereka nak membangunkan SOP sendiri untuk memastikan ini terjadi dalam sekelip mata saja. Jadi kita perlu lakukan secara berfasa dan kita mesti mengambil iktibar banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada negara-negara lain. Jadi itulah yang saya rasa kita patut lakukan sekarang. Dan kita patut berkomunikasi kepada orang awam bahawa ini akan dilakukan mungkin bulan Jun apa yang kita lakukan, bulan Ogos apa yang kita lakukan dan seterusnya supaya mereka tidak rasa mereka akan ketinggalan. Sebab kita tidak nak satu lost generation disebabkan COVID-19 ini. Untuk mengelakkan kehilangan generasi ini juga, kita ingin berlaku adil kepada anak-anak kita yang tinggal di rumah kerana mereka antara mangsa yang perlu dijaga dan juga dilihat bagaimana keselamatan mereka perlu diberi perhatian. Tetapi dalam masa yang sama, bagi para pelajar universiti kita, yang kebanyakannya juga terdedah kepada untuk hadir ke kelas ataupun ke bilik kuliah kerana ada hal-hal berkaitan dengan praktikal dan juga latihan amali. Ini tidak boleh dilakukan dalam talian. Jadi bagaimana juga universiti juga perlu reach out kerana pengalaman Prof sebagai Timbalan Naib Chancellor, mantan pemangku Naib Chancellor di Universiti Melaya, ada pengalaman yang boleh Prof kongsikan supaya universiti kita lebih reaktif kerana ialah pembelajaran moden sekarang sudah menjadi kebiasaan tetapi kita tahu juga ada kekangan bagi anak-anak yang tinggal di pedalaman di Sabah dan Sarawak seperti juga pelajar sekolah kita, Prof. Ya. Sebenarnya kalau di universiti ada beberapa universiti yang telah bersedia untuk menjalankan e-learning dan sebagainya. Dan semasa saya menjadi Timbalan Naib Chancellor Akademik dahulu di UM, pada 2016 UM telah memulakan dan saya memulakan e-learning week di UM untuk pertama untuk mengujikan prasarana dan kedua adalah sebagai bahagian daripada apa yang dipanggil sebagai BCP, Business Continuity Planning. Kami risau tentang kemungkinan jadinya wabak disebabkan ada pelajar kami yang datang daripada Afrika yang negara yang mengalami wabak Ebola ketika itu. Dan pada 2016, 4 fakulti telah bermula dengan e-learning, 8 fakulti pada 2017 dan 2018 hampir 12 fakulti. Jadi mereka telah biasa dan prasarannya pun telah bersedia untuk e-learning ni.
Dan saya rasa kalau dilihat sama ada persediaan pelajar, saya rasa hampir semua pelajar sekarang ada komputer riba atau laptop. Dan jadi saya rasa kalau tidak ada pun, PTPTN patut memberi bantuan supaya mereka boleh membeli komputer riba sebab ini adalah sesuatu yang mereka akan perlukan walau macam mana pelajaran sekalipun. Dan ketiga, saya rasa untuk kursus yang perlu amali sahaja, mereka perlu berada di universiti. Dan ini boleh diubah suai. Sama ada kita mengadakan amali secara giliran supaya berbilangan mereka tidak ramai dan sebagainya. Dan SOP tentang penjarakan fizikal memang senanglah kalau kita nak lakukan kebanyakan kursus secara dalam talian. Jadi ini tidak menjadi isu yang terlalu berat. Cuma yang menjadi isu mungkin adalah pelajar yang menjalankan kursus secara pendidikan, atau program secara pendidikan. Ini menjadi masalah sedikit. Kalau secara pendidikan di makmal, kita boleh kawal. Dan ada SOP, masa tertentu, jadual tertentu, so mereka datang ke makmal supaya tidak terlalu ramai. Tetapi pendidikan di lapangan mungkin perlu diubah suai. Disebabkan PKPB ini mungkin menyukarkan pengumpulan data di lapangan. Dan ini termasuk merentas negeri dan perlu pergi kepada komuniti, masyarakat dan sebagainya. Dan juga sangkutan industri. Ini juga sesuatu yang perlu diberi perhatian. Sebab sangkutan industri ni mungkin sukar sikit dalam PKPB ni. Yang lain saya rasa kita boleh ubah suai. Pelajar klinikal, jurusan pergigian perubatan, ini menggunakan realiti maya atau tata baru untuk meriksa pesakit dan sebagainya. Yang lain saya rasa boleh kita lakukan. Menarik sekali. Dan apapun yang kita ingin dengar adalah satu naratif yang konsisten daripada pihak kerajaan, daripada Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Mereka perlu terus berinteraksi, memaklumkan kepada anak murid dan juga para pelajar termasuk ibu bapa kerana itu yang mereka mahukan. Dan situasi menang-menang perlu juga diberi perhatian. Dalam masa yang sama, SOP yang terperinci perlu dilakukan sebelum apa juga keputusan yang akan diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Itu tadi Datuk Profesor Dr. Awang Bughiba Awang Mahmud, pakar epidemiologi kita. Dan itu saja agenda awal ini pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.